طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Daripada buku Garis Masa Hayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan berbincang dan memulakan berkenaan dengan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Mut'aim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li khamsatu asma'in, ana Muhammadun wa Ahmad wa ana al-mahi allazi yamhu Allahu bil kufra wa ana al-hashiru allazi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib." Mafhumnya, aku mempunyai 5 nama, iaitu Muhammad, Ahmad. Aku juga penghapus yang mana Allah menghapuskan kekufuran denganku. Aku penghimpun yang mana manusia akan berhimpun di bawah kakiku. Dan aku juga Nabi terakhir. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi SAW pernah menyebut kepada kami beberapa nama baginda SAW. Ana Muhammadun wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah. Maksudnya, aku adalah Muhammad, Ahmad, Nabi yang terakhir. Aku penghimpun Nabi yang mengajar taubat. Aku penghimpun Nabi yang mengajar taubat dan Nabi yang membawa rahmat. Riwayat Muslim. Berdasarkan kepada kedua-dua hadis di atas, maka kita faham nama-nama Nabi SAW itu ialah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyyut Taubah, Nabiyyur Rahmah. Inilah nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan sekali ialah, apa istimewanya Rasulullah SAW mempunyai nama-nama yang banyak? Nama-nama yang banyak ini, bila Rasulullah SAW dinamakan seperti itu, sebagai dalil dan bukti bahawa mulianya Nabi. Orang yang mulia dia mempunyai nama yang banyak. Tempat yang mulia kerana dia namanya banyak. Tuhan yang mulia kerana dia mempunyai nama yang banyak. Maksud saya, salah satu daripada tanda kemuliaan itu namanya banyak. Al-Quran Karim digelar dengan beberapa sifat namanya. Nabi SAW sampai 5, dalam riwayat ini keseluruhan 8. Allah sampai 99, dalam riwayat lain lebih daripada itu namanya. Jadi bila nama-namanya yang banyak, yang mulia, yang hebat, itu tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakannya dengan nama-nama yang baik, banyak, maka lambang kemuliaan. Keduanya, apa yang kita bincangkan dalam ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya itu adalah berbetulan dan kena pada fungsinya. Sebab itu nama ni kita katakan sebagai tafaul. Kita dapat anak. Anak kita ni kita nak beri nama apa? Sama ada kita nak beri nama yang menggambarkan kebaikan, kecerdikan, kekuatan, kehebatan, atau kita nak menamakannya dengan nama-nama yang kita kata anak kita mempunyai sifat-sifatnya yang sejati. Sifatnya apa? Dia gagah, dia kuat,
dia gemuk, dia kuruh, dia buta dan seumpama, ada juga beri nama macam tu. Jadi Rasulullah SAW ini diberi nama dengan nama seperti itu, tujuannya tak lain tak bukan supaya Rasulullah SAW benar-benar dapat menghayatinya dan dapat menjadikan dirinya sebagaimana yang dinamakannya. Ada hikayat menyebut bila ditanya kepada Abdul Muttalib, atuknya, kenapa beri nama Muhammad? Dia jawab, la an yahmadahu man fis sama wa man fil ard. Supaya nama Muhammad ini, budak ini, anak ini akan dipuji oleh orang di langit dan orang di bumi. Dipuji penduduk langit dan penduduk bumi. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Jadi nama tu memang kena Muhammad, tempat pujian kena puji, dipuji dengan sebanyaknya. Inilah Rasulullah SAW. Daripada sini nama yang baik ini dia lain. Yang kedua, Ahmad. Ahmad dengan mana paling terpuji atau aku puji, tapi di sini dengan isim tafdil, dialah yang paling banyak dipuji. Di kalangan makhluk khalayak manusia ramai ini, Rasulullah SAW lah antara Nabi yang paling banyak dipuji oleh Allah, oleh Rasul, oleh manusia, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh orang ramai. Inilah uniknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga disebut anal mahi. Apa makna mahi? Allah bataskan, Allah tenggelamkan dan Allah hapuskan kekufuran. Kita telah cerita bagaimana kisah dahulu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang mazmumah yang kepada penduduk-penduduk Mekah dan seumpamanya. Maka akhirnya kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala utuskannya menjadi nabi dan rasul, dengan sendirinya kekufuran makin malap. Akhirnya Islam itulah yang dapat ditegakkan di kota Madinatul Munawwarah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya Allah Subhanahu Wa Taala redha, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi sallam untuk menegakkannya daripada agama-agama lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi ini sifatnya Al-Mahi. Apa makna Al-Mahi? Dia hapus habis dosa-dosa. Orang bertaubat, orang kembali kepada Islam. Akhirnya jadilah negara Islam, Madinah, Mekah, semuanya di bawah naungan Islam. Ramai yang masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang kemenangan daripada Allah dan pembukaan, nescaya kamu hai Muhammad akan melihat manusia berbondong-bondong, berduyung-duyung, berkafilah-kafilah masuk agama Islam, tinggalkan kekufuran. Jadi Nabi benarlah sebagai Al-Mahi, iaitu menghapus segala kekufuran, kelemahan-kelemahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai Al-Hashir. Apa makna Hashir? Hashir ini dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan manusia semuanya. Manusia semuanya akan berhimpun. Inilah Hashir. Hashir dengan makna menghimpunkan. Tengok di dunia pun kita nampak, sementelahan di akhirat pun kita nampak. Bagaimana di dunia ini ketika mana puncak Hajjatul Wada,
berapa ribu, ratus ribu khalayak umat Islam, sahabat Nabi berhimpun mendengar ucapan Nabi, khutbatul wada, dan juga arahan Nabi, mengambil cara Nabi untuk melaksanakan ibadat haji. Khuzu anni manasikakum, ambillah daripadaku ibadat haji kamu. Jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar himpun. Adapun di hari akhirat kelak, kita akan dapati bahawa Rasulullah SAW lah yang menjadi sebab pemulanya perkiraan, penhisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil sebagai syafaatul uzma, yang Nabi kata ha ana. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Muhammad irfa rasak wasal tu'tah washfa tushaffa, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan lain lagi. Hai Muhammad, bangkitlah kamu daripada sujud dan mintalah kamu akan diberikan, dan mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Itulah Rasulullah SAW, di mana mengimpung begitu ramai manusia di hari akhirat kelak, dan dia juga di bawahnya lah dialah Nabi yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga digelar sebagai Nabiyyut Taubah. Apa makna Nabiyyut Taubah? Nabi yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah, mengajar manusia bertaubat, mengajar manusia kembali kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah ajar kepada Nabi supaya bertasbih, mensucikan Allah dan memuliakannya dan istighfarlah kepadanya, sesungguhnya Allah itu bersifat maha penerima taubat. Ini jika sekiranya dapat dilaksanakan, alhamdulillah, besarnya kebaikannya. Banyak kita tengok, bukanlah Nabi sahaja, tapi kita sebagai umatnya hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimi taubat. Nabi pernah menyatakan, innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin sab'ina marrah. Sesungguhnya kadang-kadang hatiku merasa gusar, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Satu riwayat 70 kali. Kalaulah Rasulullah SAW yang bersifat maksum, selamat daripada dosa besar dan kecil, apakah di sana orang lain yang tidak maksum untuk berzikir, beristighfar? Jawab dia sudah pasti mesti jauh lebih banyak lagi, kerana kita tidak terdedah, kita terdedah kepada dosa, kesilapan dan kesalahan. Kemudian dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai Nabiyyur Rahmah. Apa makna Nabiyyur Rahmah? Nabiyyur Rahmah ni maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang pembawa rahmah. Nabi yang pembawa rahmah. Dan ini yang dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu hai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ini nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh ulama, yang disebut bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana ada lagi sifat-sifat Nabi. Ada lagi nama-nama yang digelar dan seumpamanya. Contohnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita tahu digelar sebagai Al-Amin, digelar sebagai Abul Qasim, digelar sebagai Ibnu Abi Kabsyah, digelar sebagai dengan nama-nama yang disebut, yang Nabi panggil pada dia. Sesiapa yang diberi rezeki oleh Allah untuk memasuki kota Madinatul Munawwarah dan dapat masuk ke Masjidin Nabawi, masuk melalui pintu Babus Salam, kita akan tengok di sebelah kiblat, di dinding hadapan sekali, ditulis nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat dan gelarannya,
puluhan bahkan ratusan, daripada ujung bab Assalam sampai kepada bab Baqi' ataupun bab Jibril. Satu-satu nama Rasulullah SAW berdasarkan kepada apa yang telah dinyatakan. Jadi di situ menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mempunyai nama yang banyak, gelarannya yang banyak, kehebatannya adalah amat luar biasa. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bincang seterusnya khabar gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gelaran Barqalid ataupun Al-Barqalid ataupun Farqalid. Kalimah ni jarang kita dengar. Berita gembira kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi telah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Beza umur Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 500,000 tahun. Sebab itu Nabi lahir 571 Masehi ataupun 570. Jadi itulah beza ketika lahirnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni begitu. Di mana Nabi Isa ni, dia daripada dulu lagi antara tugasan dia bila dia datang, dia diutuskan, dia dirasulkan, dia bawa untuk salah satunya beritahu kepada khalayak manusia dengan gembiranya akan datang seorang Nabi bernama Ahmad atau Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin." Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yakni Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, yang bernama Ahmad. Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata ini ialah sihir yang jelas lagi nyata." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 500,000 tahun sebelum kelahiran, Allah sudah menamakan Nabi dengan nama Ahmad. Sudah diwar-warkan oleh para Nabi zaman dahulu, dan cerita ni terlalu banyak yang diceritakan oleh Ibnu Hisham, yang diceritakan oleh yang lain tentang kedatangan Rasulullah SAW itu telah diwar-warkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir berkata, Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, kitab Taurat telah memberi khabar gembira akan kenabianku, dan aku sesuai lagi benar dengan apa yang telah dikhabarkan. Aku memberi khabar gembira akan kenabian orang yang datang sesudahku. Dia adalah Rasul, Nabi yang ummi buta huruf, orang Arab, orang Mekah, iaitu Ahmad. Nabi Isa AS adalah Nabi terakhir dan penutup para Nabi Bani Israel. Dia tinggal di kalangan Bani Israel dan memberi khabar gembira akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada risalah dan kenabian setelahnya itu. Nabi Isa alaihissalam pernah menyifatkan Rasulullah SAW dengan gelaran Farqalid. Dia pernah sebut Nabi ni gelar masa tu Farqalid. Nabi Isa ni bukan orang Arab, tuan-tuan. Nabi Isa ni bukan orang Arab. Dia gelar Farqalid atau Barqalid. Ada sebut Farqalid, ada sebut Barqalid. Perkataan Barqalid adalah kalimah Injil mengikut lisan Nabi Isa, Nabi Allah Isa alaihi salam.
ni Barqali. Kalau kita tengok dalam nota kaki, kami merujuk di dalam Wikipedia di mana kalimah Barqali bahasa Yunani disebut Faraklitos, merupakan istilah Yunani yang memberi maksud al-muazzi yang diberi kemuliaan, atau al-mu'in yang menolong, atau al-syafi' yang memberi syafaat, atau al-musa'i yang membantu. Ini berdasarkan makna Farqali. Berkenaan dengan istilah ini, saya tertarik dengan mengemukakan sebuah kisah seorang yang bernama Abdullah Mayurki daripada Mallorca, Sepanyol. Siapa dia ni tuan-tuan? Nama sebenar Abdullah ni ialah, dia ni Padri Anselm Tomida, lebih dikenali dengan nama Islamnya Abdullah At-Turjuman Al-Andalusi. Dia digelar dengan lakab At-Turjuman kerana beliau menghabiskan masanya untuk menterjemahkan bahan karya bagi pihak Sultan Tunis ketika itu, Amirul Mukminin Abil Abbas Ahmad Hafsi, selepas Islamnya. Kitab Tuhfatul Arif fi Raddi ala Ahli Salib telah dikaryakan dalam bahasa Arab pada tahun 823 Hijrah dan telah diterjemahkan kepada bahasa Perancis dan disebar dalam majalah Tarikh Al-Adyan di Paris tahun 1885 Masehi. Maknanya tuan-tuan, kisah ni sudah hampir 600 tahun lepas. Cerita ni, macam mana cerita Abdullah Mayurki ni, di mana beliau menceritakan bahawa sejak daripada muda lagi beliau berpegang kepada agamanya Nasara, iaitu Nasrani, dan berkhidmat di gereja yang dipanggil sebagai dir. Dir tu mana gereja lah. Akhirnya seorang padri yang tua lagi berpengaruh yang menjadi rojokan kami ramai ketika itu telah singgah ke tempat anak muda ini. Dia berjalan, dia singgah. Mallorca ni sebuah pulau tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam terjemahan, Mallorca merupakan nama pulau di Sepanyol. Pulau ini bertempat di Laut Tengah dan merupakan pulau terbesar di Sepanyol. Ibu kotanya dipanggil Palma di Mallorca. Pulau ini memiliki keluasan lebih daripada 3,620 km persegi dan populasi penduduknya 777,000. Statistik 2005. Mungkin sekarang 1 juta atau 1.5 juta, mungkin 2 juta. Wallahu a'lam. Katanya lagi, akhirnya seorang padri tua lagi berpengaruh yang menjadi rojokan ramai ketika itu telah singgah ke tempat anak muda ini dan tertarik dengan kehebatan dan penguasaan ilmunya. Sebab dia ni orang yang berkhidmat kepada dirnya, biaranya. Padri tua yang mempunyai kedudukan utama itu bernama Nicolas Martil. Nicolas Martil menguasai ilmu agama, zuhud dan kedudukan yang tinggi berbanding dengan mana-mana padri yang lain. Semua soalan akan diajukan kepadanya daripada seluruh pelosok dunia. Maknanya pengaruh kuat di Eropah pada masa itu. Nicolas Martil ni seorang padri rojokan utama ketika itu. Akan diberi kepercayaannya, akan diberi kepadanya pelbagai hadiah yang besar lagi mahal. Jadi raja-raja, pemimpin negara daripada sekitar Eropah akan bagi soalan kat dia, akan bagi hadiah-hadiah yang mahal. Ini bertujuan untuk bertabarruk dengannya, nak ambil berkat, sebab dia orang lama. Jika padri tua itu menerima hadiah mereka, ini melambangkan kemuliaan bagi mereka. Dapat hadiah, bagi, dia ambil. Kalau dia tolak, pusing mereka, takut. Tapi kalau dia ambil ni, mereka kata baguslah. Itulah kehendak mereka ni. Abdullah Mayurki menceritakan, yakni Anselm tu ataupun orang muda ni, aku telah menuntut dan mempelajari ilmu usul agama Nasrani dan hukum hakamnya.
Kedudukanku bertambah tinggi di sisinya kerana khidmatku, sehingga kepercayaannya sampai pada tahap beliau memberi kepadaku segala kunci-kunci tempat tinggalnya dan khazanah simpanan makanannya. Semua berada di tanganku kecuali satu kunci untuk rumah yang kecil yang dia berkhalwat seorang diri. Ini adalah rumah simpanan harta yang dihadiahkan kepadanya. Jadi bila dah dia berpindah, sekitar usia dia masa tu lebih kurang dalam 24-25 tahun, dia ikut padri itu. Orang tua ni yang hebat lagi berpengaruh, dia tunjukkan akhlak yang baik. Dia taat, dia patuh, dia khidmat, dia mengaji dan dia mengaji, dia belajar daripada orang tua ni. Jadi orang ni amat siqah dan percaya padanya. Akhirnya dia bagi, menjagalah anak-anak kucing ni semua, tinggal satu kucing je untuk dia. Dia boleh masuk gedung makanan ni, masalah ni, gini-gini semua, kecuali satu tempat padi tua tu untuk beribadat. Dan disitulah juga dia simpan barang-barang yang bernilai yang menjadi miliknya. Kemudian katanya lagi yang satu kucing tu sajalah dia tak bagi, yang lain dia bagi semua. Aku melaziminya dan berkhidmat melebihi 10 tahun. Bukan sikit lama. Kemudian beliau mula sakit dan meninggalkan majlis bacaannya. Jadi dia akan buat seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali dia pergi muzakarah. Dia akan buat, dia akan panggil semua tokoh-tokoh ni. Ini penting muzakarah. Dia panggil, mereka akan bincang semua sekali. Mereka akan tanya kepada padri tua ni. Dan dia akan jawab satu permasalahan agama. Oleh kerana dia dah sakit, dia mula tinggalkan majlis itu, dia lepas sama-sama mereka je bincang. Dan orang yang hadirnya termasuklah pembantunya anak muda ni. Bincang-bincang, kemudian satu ketika mereka bincang sampai mereka bahas isu kalimah barqalid. Ada yang tertera. Jadi mereka nak tahu siapakah dia Nabi yang dimaksudkan tersebut, Barqali. Masing-masing memberi pendapat dan ilmu, sehinggalah menjadikan perdebatan tanpa mendapat jawapan yang tuntas. Aku pergi bertemu padri tua tersebut. Lepas pada ni, hok ni kata gini, hok kata gini, susah. Tak ada jawapan. Akhirnya dia kata, aku pergi bertemu dengan padri tua tersebut dan menceritakan tentang perdebatan ini kepadanya. Bentang. Jawabnya, ni padri tua yang hebat ini. Hal ini tidak diketahui kecuali ulama yang benar-benar alim dalam ilmu, sedangkan kamu belum mampu ke tahap itu kecuali sedikit saja. Orang yang tahu ni orang betul-betul alim. Jadi ilmu ni untuk yang hebat-hebat. Mu tak mampu lagi, mu kecil lagi. Ni orang benar-benar alim. Jadi oleh kerana dia nak tahu sangat, kata dia, aku segera sujud dan mengucuk kedua kakinya seraya berkata, sujud kaki, dan berkata, kamu tahu aku telah bermusafir dari negeri yang jauh dan berkhidmat untuk kamu selama 10 tahun dan menguasai banyak ilmu yang tidak terhitung. Mudah-mudahan dengan kemuliaan dan kebaikan ihsanmu, maka berilah jawapan tentang nama yang mulia ini kepadaku. Siapa itu Farqali? Kawan ni kena sujud kaki, dia jadi lain. Padri yang tua itu menangis seraya berkata, wahai anakku. Dia panggil anak muda ni, demi Allah sesungguhnya kamu ini mulia dan amat aku kasihi kerana khidmatmu dan kesanggupanmu. Sesungguhnya mengetahui nama yang mulia ini mempunyai faedah yang amat besar.
tetapi aku juga bimbang jika ia zahir kepada kamu, nescaya ramai orang Nasrani akan membunuh kamu, akan nak cuba bunuh kamu. Jadi aku fikir tak payahlah. Lantas aku berkata, Sayyidi, demi Allah yang agung dan hak Injil, dan siapa yang datang dengannya, aku tak akan bercakap sesuatu apa pun yang kamu rahsiakan kecuali dengan perintahmu. Okey, tuan, saya janji, ilmu ni saya dapat untuk saya seorangnya. Saya tak akan bagi tahu pada siapa-siapa kecualilah tuan izinkan saya cakap. Jadi lantas padri yang tua itu berkata, hai anakku, aku cuba imbas kepada kamu. Ketika mana kamu mula datang, aku telah bertanya kepadamu tentang negerimu. Adakah dekat dengan negeri orang Islam? Begitu juga apakah mereka memerangimu atau kamu memerangi mereka? Untuk aku khabarkan apa yang ada di sisimu tentang Islam. Ketahuilah hai anakku, perkataan Barqali adalah salah satu nama daripada nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ke atasnya diturunkan kitab yang keempat, yakni Al-Quran, yang telah disebutkan oleh Nabi Daniel alaihi salam, dan telah mengkhabarkan kitab ini akan diturunkan dan agamanya adalah agama yang sebenar. Ikutannya adalah ikutan yang putih besar yang telah disebut di dalam Injil. Tengok, dia mengaku. Akhirnya dia mengaku. Nabi Daniel ni tuan-tuan disebut sebagai Daniel ataupun Daniel, juga disebut Dani ataupun disebut Daniel, adalah tokoh yang dicatat sebagai dalam sejarah sebagai salah seorang nabi atau utusan Allah Tuhan dalam 3 agama samawi, Islam, Kristian, Yahudi. Namun begitu, maklumat mengenai baginda banyak tertumpu kepada catatan dalam kitab Daniel dalam agama Kristian, Katolik dan Yahudi. Ini Daniel ni tak banyak sangat kisah tentang dia, sebut nama. Jadi bila dia kata macam tu, orang muda ni cakap, lantas aku bertanya, Sayyidi, apa pendapatmu tentang agama Nasara? Jawabnya kepadaku, hai anakku, kalaulah orang Nasara boleh mendirikan atas agama Isa yang pertama, nescaya mereka akan menganut agama Allah. Ini kerana Nabi Isa dan semua para nabi, agama mereka adalah agama Allah. Ini berlaku tahrif, penyimpangan. Yang Allah sebut yuharrifunal kalima amma wadi'i. Aku bertanya kepadanya, adakah selamat orang yang masuk ke dalam agamanya? Jawabnya, ya, dia akan selamat dunia dan akhirat. Agama apa? Agama Islam lah maksudnya. Aku bertanya lagi, Sayyidi, sesungguhnya orang berakal tak memilih terhadap dirinya melainkan orang yang paling afdal yang diketahui. Jika kamu tahu kelebihan agama Islam, apa yang menegahmu daripada memeluknya? Dia kata, Tok Guru, tak ada dah atas muka bumi ni hak saya kenal yang paling berakal, paling bijak, paling alim, lebih pada Tok Guru. Tapi kenapa Tok Guru tak pilih kau? Jawab dia, anakku, Allah telah memberi kepadaku tentang hakikat sebagaimana apa yang aku ceritakan kepadamu tentang kelebihan dan kemuliaan Islam dan Nabi Islam. Melainkan kerana usiaku yang telah lanjut. Aku ni tua dah. Tua masa tu. Mungkin 80 tahun, mungkin lebih lagi. Tubuhku sudah letih dan tiada uzur lagi bagi kami, bahkan hujah Allah ke atas kami tetap ada. Kalaulah Allah beri hidayah kepadaku dan aku seusia kamu, nescaya aku tinggalkan semua dan aku akan masuk kepada agama sebenar. Ni kerana aku tua. Aku tua. Katanya lagi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih dan cintakan kepada dunia adalah kepala sekalian kesilapan.
Ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dengan sanad yang hasan kepada Al-Hasan Al-Basri yang memarfu'kannya secara mursal. Begitu juga Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Az-Zuhd, Abu Nu'aim dalam Hilyah daripada qaul Isa ibn Maryam, dan Ahmad dalam kitab Az-Zuhd daripada Sufyan katanya adalah Isa bin Maryam alaihi salam berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kasihkan kepada dunia punca setiap kesilapan. Jadi orang tua ni guna kenyataan ni. Kamu tengoklah keadaanku di sisi orang Nasara yang memuliakanku dan mengurniakan banyak habuan dunia. Kalau aku melencong dan cenderung kepada Islam, nescaya mereka bunuh aku dalam waktu yang singkat. Justru lebih baik aku selamat daripada mereka. Dan jika aku pergi kepada orang Islam, lantas aku berkata kepada mereka, aku masuk Islam, mereka akan kata, kamu telah mendapat manfaat untuk dirimu dengan memeluk agama sebenar. Jangan kamu bercita-cita ke atas kami dengan masuknya kamu kepada agama untuk menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Justru jadilah aku tinggal di kalangan mereka dalam keadaan orang tua yang fakir, berusia 90 tahun, yang aku tak faham bahasa mereka dan mereka tak mengetahui hak aku. Boleh jadi aku mati dalam kelaparan. Aku alhamdulillah di atas agama Nabi Isa dan di atas apa yang Allah tahu tentang keadaan diriku. Ini masalah orang tua. Dia nak buat satu perubahan ni dia payah. Terutamanya masalah pegangan lama dia. Jadi dia bagi tahu, bukan aku tak nak. Aku tahu, aku faham, aku nak. Tapi aku nak bagi tahu kepada kamu, wahai anakku, anak muda. Pertama, punca utama sekali kerana aku ni sudah tua sangat. Bila aku tua, aku pula ada harta banyak. Kalau aku keluar ni, mungkin mereka rapah harta aku, mereka bunuh aku. Itu satu hal. Kalau aku sembunyi-sembunyi lari ke tempat orang-orang Islam, aku duduk bersama mereka, mereka akan tengok aku cerita aku ni paderi, apa aku ni orang besar, orang hebat gini-gini dalam Nasara. Dia tak percaya. Kalau dia percaya pun dia kata, kau ni dah dapat manfaat banyak, kau ni sekadar nak ni. Ni andaian dia lah, andaian dia. Jadi akhir sekali aku akan merempak di negeri asing. Aku dah lah tua menuju 90 tahun. Orang tak tahu tentang hak-hak aku, tentang keperluan aku, makan minum, ketandas, sakit, pening, demam, semua orang tak tahu. Jadi bahkan mungkin aku akan mati keseorangan, kelaparan di tempat yang asing. Tak ada apa-apa. Itulah sebabnya aku tak ikut. Itu kata dia. Lantas aku berkata, orang muda ni cakap, Sayyidi, apakah kamu tunjukkan aku untuk aku pergi ke negeri umat Islam dan aku memeluk agama mereka? Jawab paderi tersebut, jika sekiranya engkau orang yang berakal menuntut kejayaan dan keselamatan, maka segeralah ke arah itu. Nescaya kamu memperolehi dunia dan akhirat. Akan tetapi hai anakku, perkara ini atau perbincangan antara kami berdua ni, tiada seorang pun yang hadir bersama kita sekarang. Justru sembunyikanlah perbincangan ini dengan seupaya kamu agar selamat. Jika hal ini diketahui bocor dan zahir, mereka akan membunuh kamu serta-merta. Aku tak mampu memberi manfaat dan membantumu kecuali kamu berpindah daripadaku. Dan sesungguhnya aku akan menentangnya dan mengingkarimu. Bila orang mari tanya, betul tak tahu? Aku akan menidakkan apa yang aku cakap denganmu masa ni. Dan justru mereka akan lebih percaya kepadaku berbanding kata-katamu. Dan aku berlepas diri daripada darahmu jika hal ini tersebar. Awal-awal lagi beritahu. Lantas aku berkata, Sayyidi, aku berlindung dengan Allah daripada perjalanan waham seperti ini. Apa makna waham? Keliru ataupun kabur seperti ini. Akhirnya aku berpisah dengan padri tua itu dan dia berdoa kepadanya, kepadaku dengan kebaikan. Baik, orang tua ni amat baik. Kemudian dia membekalkan kepadaku sebanyak 50 dinar emas.
50 dinar emas. Saya pernah buat sedikit rojokan berapa nilai 1 dinar emas dengan duit kita sekarang. Kalau dinar mata wang dunia dia lain. Dinar Jordan 6 riyal, 7 riyal. Dinar Bahrain 10, 11 riyal. Dinar Kuwait 14, 15, 16 riyal 1 dinar. Tapi dinar di sini maknanya dinar emas. Dinar emas ni sekarang mungkin mencecah hampir 1 dinar lebih kurang dalam 1,300 ringgit. Lebih sikit, kurang sikit. Itu 1 dinar. Jadi dia bagi 50 dinar ni banyak tuan-tuan. Dia bagi 50 dinar. Kemudian seterusnya, lantas aku menaiki kapal dan pulang ke negeriku di kota Mallorca, di pulau lah di situ, dan menetap di sana selama 6 bulan. Setelah itu aku bermusafir ke pulau Saqaliyah dan menetap di sana selama 5 bulan pula. Seterusnya aku menunggu kapal untuk menuju ke bumi Islam. Akhirnya datang sebuah kafilah yang akan bermusafir ke kota Tunisia. Aku bermusafir bersamanya dari Saqaliyah dan sampai ketika hampir waktu hilangnya syafaq. Nak habis isyak dah. Kami sampai di satu tempat namanya Marsa, pelabuhan Tunis sebelum matahari tergelincir. Tak kala sampai di Dewan Tunis, kedatanganku telah diketahui oleh padri-padri Nasrani yang membawa dengan rombongan mereka tersebut. Mereka membawaku bersama mereka ke rumah mereka dan bersama kami sebahagian peniaga yang menetap di Tunis. Aku menjadi tetamu mereka dengan penuh kemuliaan selama 4 bulan. Dia layang betul-betul duduk. Dia orang hebat. Kemudian aku bertanya kepada mereka, adakah di istana Sultan terdapat seorang yang memahami bahasa Nasara? Ketika itu Sultan bernama Maulana Abul Abbas Ahmad. Mereka menyebut kepadaku bahawa di sana di istana Sultan ada seorang lelaki yang amat baik daripada pembesar yang berkhidmat kepada Sultan. Namanya Yusuf At-Tabib. Beliau adalah tabib khas kepada Sultan dan salah seorang penasihatnya yang khusus. Aku gembira dan lantas bertanyakan tempat tinggalnya. Lalu ditunjukkan kepadaku. Kemudian aku pun dapat bertemu dengannya di samping menceritakan keadaanku dan sebab kedatanganku untuk memeluk Islam. Alangkah gembiranya lelaki ini di mana khabar tersebut sampai kepada dirinya terlebih dahulu. Setelah itu aku menunggang kuda dan dibawanya aku ke istana Sultan. Apabila dia masuk, dia menceritakan hal aku. Kemudian barulah diizinkan kepadaku untuk bersama menghadap Sultan. Soalan pertama yang Sultan bertanya kepadaku adalah tentang usiaku. Ni cara orang panggil hilang nervous lah, hilang rasa ketar menghadap orang besar ni. Orang ni dia high diplomasi. Dia tanya umur berapa seolah-olah. Maka aku jawab umurnya 35 tahun. Kemudian aku lalu menceritakan kepadanya halku. Kemudian jawabnya, kamu telah datang di sebaik-baik tempat, maka Islamlah, semoga keberkatan Allah kepadamu. Ni Sultan. Aku berkata melalui penterjemah, iaitu tabib yang disebut tadi, beritahulah kepada Sultan sesungguhnya tidak keluar seorang daripada agama kecuali akan banyaklah pengikut dan ahli yang akan berkata kepadanya dan mencelanya. Justru aku berharap dengan ihsanmu kamu menjemput dari kalangan pembesar peniaga Nasara termasuk pendeta mereka agar datang ke majlismu. Kemudian kamu tanya mereka tentang diriku dan kamu dengar jawapan mereka ketika ketiadaanku bersamamu. Ketika itulah aku akan mengisytiharkan keislamanku insya-Allah. Sultan berkata, ini sama seperti kisah Abdullah bin Salam ketika memeluk Islam di zaman Nabi SAW. Dia nak ulang balik kisah. Selepas 600 tahun berlaku kisah Abdullah bin Salam. Sama. Kemudian Sultan memanggil mereka semua dan memasukkanku ke dalam satu bilik berhampiran majlis tersebut. Tak kala mereka masuk, yakni golongan Nasara, lantas Sultan bertanya, apa pendapat kamu semua tentang padri yang baru datang dengan rombongannya?
Mereka menjawab, wahai Maulana, beliau adalah orang yang sangat alim dalam agama kami, dan kata guru-guru kami, tidak ada yang kami lihat seorang pun yang lebih tinggi darjah ilmu dan agamanya dalam agama kami melebihinya. Lantas Sultan berkata, apa pandanganmu jika sekiranya orang tersebut memeluk Islam? Jawab mereka, na'udzubillah, daripada demikian itu, orang itu sekali-kali tidak akan menukar agamanya. Selepas mendengar apa yang diungkapkan oleh golongan Nasara, aku muncul di hadapan mereka dan mengucap 2 kalimah syahadah. Maka berubahlah muka mereka dan akhirnya mereka mengingkari dengan berkata, orang itu tidak menukar agama kecuali cintakan perkahwinan. Ini kerana padri di sisi kami tak berhak berkahwin. Lalu mereka keluar dalam keadaan terpukul dan sedih yang amat sangat. Tengok, Sultan telah anugerahkan kepadaku gaji setiap hari sebanyak 1/4 dinar. Yalah, kalau saya sebut tadi 1,200, 1,300, mana 300,500 kak, dia akan dapat. Dan menempatku di rumah yang khusus di samping mengahwinkanku dengan anak perempuan Al-Haj Muhammad As-Safar. Ada seorang baik, jadi dia kahwinkan. Bila aku ingin memulakan kehidupan dengan isteriku, maka aku dikurniakan 100 dinar lagi. 100 dinar. Sepersalinan baju yang lengkap. Dan aku gunakan untuk bersama dengan isteriku. Aku dikurniakan seorang anak dan aku namakannya dengan Muhammad untuk mendapatkan berkat bersempena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan dalam Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib, halaman 41 hingga 48. Buku tu dalam bahasa Arab sudah ada, tuan-tuan. Ketika di Tunis inilah beliau telah mengarang sebuah kitab dengan tajuk Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib. Kitab ini telah ditahqiqkan oleh Mahmud Ali Himayah, profesor dan ketua Qismud Da'wah Jami'iyah Al-Azhar SU. Beliau menyebutkan kisah ini dalam mukaddimah kitab tersebut. Adapun perkataan Barqali, ia telah disebut oleh Dr. Abdul Wahab An-Najjar, seorang ulama Azhar. Beliau berkata, ini kisah lain. Beliau berkata, aku telah menziarahi Dr. Carlo Nello. Ini cerita baru lagi lah. Beliau adalah profesor bahasa Yunan kuno. Di samping sebagai seorang padri, aku bertanya kepada Dr. Carlo, apa makna Barqali dalam bahasa Yunan kuno? Kata beliau, padri-padri di sisi kami menamakan Barqali sebagai Muazzi. Macam tadilah, yang dimuliakan. Aku bertanya lagi, apa makna Barqali dalam bahasa Yunan kuno? Aku tidak bertanya jawapan daripada padri, tapi maknanya dalam bahasa Yunan kuno secara harfi, secara zahir. Jawabnya, makna Barqali atau Baraklitus dalam bahasa Yunan kuno adalah banyaknya pujian. Kemudian aku bertanya, adakah kamu mempercayai dan membenarkan Ahmad Nabi Muhammad? Jawabnya, kamu ni banyak bertanyalah, lantas dia meninggalkan aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya apabila kita tahu tentang hal seperti itu, artinya Rasulullah SAW ini telah dibenarkan sejak daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu lagi, antaranya Nabi Allah Isa alaihissalam, berdasarkan firman-Nya, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku nak beri berita gembira dengan kehadiran seorang rasul yang datang selepas daripada aku, daripada Nabi Isa, namanya Ahmad. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.